Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sekali lagi pertemukan, himpunkan kita di alam maya dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan perasan, puan-puan perasan, saya selalu sebut moga-moga usaha kita mendapat taman syurga di atas muka bumi Tuhan ini, moga-moga di akhirat nanti Allah bagi pada kita syurga yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang membawa keberuntungan pada pagi ini, pada waktu duha, di mana waktu duha ini Allah membahagi-bahagikan rezeki. Sama ada rezeki itu hidayah dan petunjuk dalam hal beribadah dan beriman kepada Allah, atau rezeki itu merupakan satu kesihatan tubuh badan yang mengukuhkan kehidupan kita, atau rezeki itu yang menjadikan harta benda kita itu barakah, maupun rezeki itu mendapat anak-anak yang memperolehi kejayaan dunia maupun akhirat, apa-apa sahaja, maupun rezeki yang kita nampak seperti bukan rezeki tapi dia adalah rezeki. Rezeki ini adalah sesuatu yang bukan hanya apa yang Allah bagi, dan ada kemungkinan rezeki itu hadir daripada apa yang Allah ambil daripada kita. Contoh, kita dalam keadaan yang sihat walafiat, tiba-tiba Allah tarik kesihatan kita dan Allah jadikan kita sakit. Kita sebagai manusia biasa, kita akan pandang ianya sebuah musibah, tapi di sisi Allah ianya suatu rezeki, di mana dengan sakit itu menjadikan kita lebih dekat dan akrab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menggunakan kitab At-Tazkirah, kitab yang selalu kita baca ni, At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi, yakni selepas kematian, yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, di mana kita telah sampai di muka surat 62. Di muka surat 62, perbincangan yang lepas adalah tentang bagaimana mati itu adalah satu musibah dan bencana yang paling besar dalam hidup manusia. Tak ada penyakit, tak ada bencana dan kejadian yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang lebih kita tak suka, atau yang memutus segala kelazatan, atau yang memenggal segala kesenangan, melainkan kematian. Yang ni telah kita bincang pada pertemuan yang lepas, pada bulan 10. Alhamdulillah, bulan ni kita jumpa lagi, dan kita mula di muka surat 62. Muka surat 62, bahagian kematian. Kematian adalah kafarah bagi setiap Muslim. Kematian adalah kafarah bagi setiap Muslim. Dari tu sudut tajuk tu, kalau kita boleh faham, adalah mati itu adalah satu keampunan, satu kesenangan, satu kerehatan maupun istirahat yang panjang bagi setiap umat Islam. Kena faham dari sudut tu dulu. Kematian adalah kafarah. Kafarah itu bermaksud Allah memberhentikan dalam keadaan kita kelang kabut hidup atas muka bumi Tuhan ni, dengan COVID lah, dengan itu, dengan ini, kelang kabut kita. Allah matikan kita, bermaksud Allah berhentikan kita daripada berhadapan dengan musibah. Dalam keadaan kita jatuh miskin, susahnya nak makan, tak ada itu, tak ada ini, tak ada, Allah matikan kita, bermaksud Allah kafarahkan, Allah berhentikan kita daripada musibah-musibah. Hidup kita daripada bangun pagi, kadang-kadang pukul 4 pagi dah bangun, nak uruskan anak-anak, nak uruskan kerjaya, nak pergi kerja itu ini, siang malam pagi petang itu ini, dan kemudian hujung bulan 27 hari bulan dapat duit, 15 hari bulan duit dah habis, lepas tu cari lagi. Penatnya menjadi seorang manusia. Dan mati itu merupakan istirahat yang panjang untuk kita daripada kesibukan atas muka bumi ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nuaim telah meriwayatkan dari Asim Al-Ahwal, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kematian adalah kafarah bagi setiap Muslim. Demikian disebut oleh Al-Qadhi Abu Bakr Al-A'rabi dalam kitabnya Sirajul Muridin, di mana dikatakan hadis ini sahih hasan.
Pertama sekali, kalau kita rujuk pada hadis ini maksud dia adalah kematian adalah kafarah bagi Muslim. Kematian adalah keampunan bagi setiap orang Islam. Itu penting. Kita nak kena faham, kematian adalah kafarah, ya, maksudnya keampunan bagi setiap orang Islam. Pertama sekali nak bagi tahu, kalau mengikut Albani kata hadis ni maudhu', hadis ni palsu, ya, hadis ni palsu. Tapi Al-Qadhi Abu Bakr Al-Arabi dalam kitabnya Sirajul Muridin, dia berkata hadis ni hasan sahih. Bila kita bertembung dengan kedudukan dua hadis sebagai orang awam, kalau ada dua pandangan yang berbeza, maka orang awam boleh memilih mana satu, ya, berdasarkan kepada apa yang dia belajar. Jadi kecuali orang yang cerdik ilmu, maka dia wajib memilih yang lebih baik daripada yang terbaik. Okey. Pertama sekali, pemahaman hadis ini menyatakan kematian adalah kafarah kepada setiap orang Islam. Baik. Pada mulanya maksud hadis di atas ialah kematian itu menjadi penghapus terhadap segala penderitaan. Ingat, ya. Kematian itu, apa itu kafarah? Kafarah itu adalah sebuah kematian menjadi penghapus, ya, menjadi penghapus kepada penderitaan yang kita rasa atas muka bumi, atau rasa sakit yang dirasai oleh mayat selama dia dalam keadaan sakit. Contoh, dia sakit tak habis-habis, buatlah rawatan tak sembuh, sakit ni tak pernah berhenti, bukan tak berdoa, tapi Allah tak bagi juga kesembuhan apa yang dia nak, ya, Allah nak duga dia dan sebagainya. Maka kematian itu merupakan satu penghapus kepada penderitaan dia. Ataupun orang miskin yang sepanjang hidup, daripada lahir, daripada kecil dia pergi ke besar sampai ke tua, sampai dah dekat nak mati, masih lagi susah juga, maka kematian itu adalah pemberhenti kepada penderitaan. Dia merupakan kafarah. Ini yang kita nak kena faham. Ataupun orang yang penuh dengan kesibukan di atas muka bumi Tuhan, maka kematian itu datang merupakan penghapus atau berhentikan dia daripada huru-hara dunia dan sebagainya. Ada orang hidup atas dunia sampai dia berhenti. Apa? Dia berhenti hidup. Akhirnya mereka ada orang yang bunuh diri. Maka kenapa? Sebab itu yang kita paling takut sekali, apabila manusia dia tidak dapat redha dengan ketentuan yang telah Allah bagi kepada dia. Itu tujuan kita baca kitab At-Tazkirah ni. Ingatkan kita bahawa kita kena sediakan bekal untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baginda Nabi SAW telah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adhan maradun fama siwahu illa hattallahu lahu sayyiatih kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah berupa sakit dan lain-lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukannya dengan musibah itu sebagaimana pohon-pohon meruntuhkan daun-daunnya. Kalau kita nak faham, sangat mudah faham. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah berupa sakit atau lain. Ma min muslimin yusibuhu adhan. Ya, dia ditimpa musibah, apa-apa sahaja musibah, benda yang kita tak suka. Maradun atau seumpama sakit dan sebagainya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukan itu dengan musibah itu. Maksudnya dengan musibah itu Allah kurangkan dosa-dosa kita. Allah beri keampunan atas kesakitan kita, atas kesusahan kita. Apabila orang sakit ni, perkara pertama sekali dia hilang kesihatan. Maka daripada dia sihat, tiba-tiba dia sakit, kalau dia redha, Allah beri dia keampunan. Orang yang sakit, yang sabar dengan kesakitannya, Allah beri keampunan. Orang yang sakit, yang berjuang untuk sihat, Allah beri keampunan. Orang yang sakit, yang tidak pernah berhenti berdoa memohon kesembuhan daripada Allah, Allah beri dia keampunan. Orang yang sakit, yakni
dia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah, Allah beri dia keampunan. Ini kehebatan dia. Ya, ini paling penting. So setiap kesakitan itu pada hakikatnya manusia memandang sebuah musibah, tapi pada hakikatnya Islam memandang sebuah nikmat. Ya, sebuah nikmat, yakni runtuhnya dosa-dosa atau keampunan Allah bagi kepada kita. Al-maklumlah, kita orang biasa-biasa seperti kita ni kurang minta ampun. Selalu bila kita berdoa, kita minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki tu betul-betul kita fikir rezeki itu duit dengan harta, duit dengan harta. Dan kita jarang memohon doa. Sebab itu, kalau saya selalu ulang kata-kata, apabila manusia nak berdoa, hendaklah melalui beberapa hal. Hal yang pertama, mintalah kepada Allah, pujilah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, selawatlah ke atas Nabi SAW. Ya, biasa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang ketiga, mintalah keampunan kepada Allah Ta'ala. Seperti mana doa yang kita selalu dengar imam baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta jauh daripada neraka. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tolong maafkan kami, tolong ampunkan kami. Wa an walidina, dan juga kedua orang tua kami. Ini doa yang tidak boleh tidak kita kena baca pada setiap kali doa sebelum kita minta yang lain-lain. Sehinggalah ada ulama menunjukkan cara kita berdoa. Ya Allah, andai sampai waktu kami mati, maka permudahlah kematian kami, permudahkan sakarat kami, ringankan mizan kami dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, pemahaman kita pada peringkat awal di pengajian kita pagi ini dalam bab kafarah, kematian itu sebuah kafarah. Yang pertama, tolong faham bahawa kafarah itu adalah satu cara Allah nak hapuskan penderitaan. Ya, Allah, bila Allah tengok dia punya hamba dia sakit dan sebagainya, maka Allah matikan hamba tersebut, Allah berhentikan dia daripada sakit, Allah nak bagi dia nikmat dekat akhirat. Ya, untung sebenarnya apabila datang ni sebuah kematian, walaupun pada hakikatnya manusia ni takut pada mati. Semua kita takut pada kematian kerana kita rasa tidak bersedia. Pada hakikatnya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim pada, Nabi menyebut bahawa barang siapa yang selepas setiap kali salat membaca ayatul kursi, maka tidak ada satu pun yang menghalang dia daripada dapat masuk syurga melainkan mati. Jadi tunggu dia mati je. Lepas solat, baca ayatul kursi. Terutama solat fardu lah. Kalau solat sunat tak sempat, solat fardu 5 kali tu, maksud lepas solat, baca ayatul kursi. Nak baca kuat boleh, nak baca perlahan boleh. Ini nikmat dia. Dan tidak menghalang, tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia, melainkan untuk masuk syurga, melainkan dia mati. Mati itu dakhalal jannah. Allahu Akbar. Ya, baik. Kita ulang balik. Nabi menyebut bahawa tidaklah seorang Muslim itu didatangi musibah, iaitu yang berupa maradun, iaitu sakit, atau lainnya, melainkan Allah mengurangi keburukan-keburukan musibah itu. Sama ada Allah bila dia matikan seseorang, dia berhentikan kesakitan manusia. Bila manusia dalam kesibukan, dia matikan seseorang, dia berhentikan kesibukan dan keletihan manusia atas muka bumi ini. Kita atas muka bumi memang letih. Dengan jam lah, dengan itu, dengan ini. Sekarang ni hidup nak kena pakai mask sentiasa. Nak menyentuh orang tak boleh, nak salam tak boleh. Akhirnya orang salam pakai siku, salam pakai kaki dan sebagainya. Ini manusia sangat letih hari ini. Ada cendekiawan kita berjuang untuk nak dapatkan vaksin COVID-19 dan sebagainya. Satu keletihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mati itu dengan meruntuhkan musibah atau memberhentikan musibah, seperti mana Allah
seperti mana pohon meruntuhkan daun-daunnya, gugur daun di pohon itu, macam itulah gugurnya kesakitan kita, gugurnya keletihan kita dan sebagainya. Dalam kitab Al-Muwatta', ya, dalam kitab Al-Muwatta' ni Imam Malik, terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia memberinya musibah. Hadis sahih Al-Bukhari, ya. Hadis ni sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahawa Nabi menyatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan, bila Allah nak bagi kebaikan kepada seseorang, maka dia memberinya musibah. Hari ini kalau kita didatangi musibah, cuma ada orang tanya mana satu musibah dan ujian. Musibah dan ujian yang mana satu? Biasanya kita pandang musibah datang kepada orang jahat, ujian datang kepada orang baik. Dan biasanya kalau kena pada orang, kita kata musibah satu, padan dengan muka dia, banyak dosa benar. Tapi kalau datang pada kita, selalu kita kata, oh ni ujian, ni ujian, ni ujian. Pada hakikatnya sama ada musibah atau ujian, dia mungkin boleh jadi musibah dan dia mungkin boleh jadi ujian. Bagaimana bentuk kita berhadapan dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Kalaulah datang COVID-19, maka kita mengatakan tak apalah, ini kekuasaan Allah, aku sebagai hamba, aku terima, aku berjuang untuk elak daripada penyakit ni, aku berdoa dan sebagainya, maka ini jadi ujian dan sebuah nikmat bagi kita. Tapi kalau datang COVID-19 dengan berjuta-juta manusia mati, tapi kita masih lalai, dalam TV masih ada pertandingan lagu lagi, dan sehinggalah macam-macam jadi, kita paling takut. Ya, dalam keadaan orang ramai mati, dalam keadaan orang ramai terhad, nak pergi masjid tak boleh dan sebagainya, dalam TV macam-macam keluar rancangan-rancangan yang menyebabkan kepada kelalaian. Ya, rancangan-rancangan yang menyebabkan kepada kelalaian. Kita takut sangat-sangat hari ini apabila manusia sudah menjadi manusia yang leka, manusia yang lalai, walaupun yang datang kepada dia itu adalah satu ujian yang sangat besar. Ya, satu ujian yang sangat besar. Maka sebab tu hari ini kita nak tengok tanda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni barang siapa yang Allah nak bagi kepada dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia musibah, ya, memberikan dia musibah. Jadi kalaulah kita dapat melihat di sini, maka kita akan jadi tenang dan damai. Kalau kita bila didatangi musibah, bila didatangi ujian, maka kita anggap bahawa oh, ini tanda Allah sedang nak bagi dia kebaikan atau nak bagi kita kebaikan. Maka asasnya adalah apabila selalu kita sebut dalam pengajian kita, apabila datangnya sesuatu, maka fikirkanlah, maka zikirkanlah. Zikir, maksud zikir apa? Ingat pada Allah. Fikirkanlah. Apa maksud fikir? InsyaAllah fikir, bila kita fikir ada kebaikan di sebalik itu. Tapi kalau kita tak fikir, maka kita tak rasa apa-apa. Apabila datangnya tanah runtuhan, bukit, gunung dan sebagainya, bagi manusia yang tak berfikir, mereka mengatakan oh, ini alam semula jadi punya kejadian alam semula jadi. Tapi bagi kita yang beriman, sepatutnya kita fikir oh, ini adalah petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan, kerana manusia ini dia tamak dan halubah, bukan sekadar nak buat rumah dekat atas dataran, tapi dia nak buat rumah di pinggir sungai, dia nak buat rumah di pinggir laut, dia potong bukit, dia buat dan sebagainya. Maka yang ni kita takut, yang ni kita sangat-sangat takut apabila ada satu peringatan jelas daripada Allah Ta'ala, tapi kita tak dapat peringatan. Orang lain semua dapat peringatan, tapi masih kita gagal untuk menerimanya. Baik, kemudian ada pun dalam khabar yang ma'thur. Khabar ni belum tentu hadis. Khabar ni bukan hadis lah, ya. Yang ni yang ma'thur. Khabar ni dia macam sirah, dia macam cerita, tapi ma'thur, yang boleh dipercayai. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang daripada dunia. Ya. Baik, dalam khabar ini seperti mana Allah menyebut sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang daripada dunia. Maksudnya aku tidak akan mematikan seseorang manusia itu
sedang aku berkehendak merahmatinya, sedang dalam keadaan Allah nak bagi rahmat kepada dia. Seseorang yang di atas muka bumi seperti mana kita, tiba-tiba Allah nak bagi dia kebaikan, nak bagi dia kebaikan, maka Allah tak akan matikan dia dulu, sebab Allah nak bagi dia rahmat. Sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap keburukan yang dia lakukan. Bermaksud di atas dunia ni dia banyak buat benda-benda yang tak elok. Dia banyak buat benda-benda yang tak elok dan sebagainya, dan aku jadikan, maksudnya Allah beri balasan di atas dunia berupa sakit pada tubuh badannya. Nampak tak? Sebelum Allah matikan kita, sebab Allah bagi kita, Allah nak bagi kita rahmat. Macam mana Allah nak bagi kita rahmat? Sebab sedangkan kita banyak dosa ni, tapi Allah nak bagi juga rahmat sebelum kita mati. Maka Allah jadikan sakit pada tubuh badan kita. Satu. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan musibah pada keluarga dan anaknya. Allah bagi ujian dalam keluarganya, kekangan ekonomi yang sangat-sangat, sehingga terpaksa meminta kepada orang lain dan sebagainya, harapkan bantuan orang lain. Allah bagikan musibah pada anak-anaknya, dapat anak-anak yang kurang dengar cakap, dapat anak-anak yang gagal taat. Maka rupa-rupanya di sebalik itu ada kesabaran. Kemudian Allah beri dia kesempitan pada kehidupannya. Dalam kehidupannya huru-hara, dia tak pernah tenang. Dia buat itu, dia buat ini, dia buat itu, dia buat ini. Kehidupannya jadi sempit. Dia rasa macam mana nak keluar daripada kesempitan, sedang dia melihat orang lain tenang dan damai. Dan Allah beri dia kekurangan pada rezekinya. Aku membalasnya sampai kepada keburukan yang seberat biji sawi sekalipun. Ni ketika kita sebelum mati di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita sakit, Allah jadikan musibah pada keluarga kita dan anak kita, Allah sempitkan penghidupan kita, Allah kurangkan rezeki kita, sehingga setiap inci daripada dosa kita itu Allah balas siap-siap di dunia dengan kepayahan-kepayahan dan kesukaran-kesukaran di atas muka bumi Allah. Dan jika dia masih tersisa, sehinggalah macam-macam Allah bagi dah kepayahan untuk memberi keampunan, nak bagi siap-siap hukuman di atas dunia, masih lagi tersisa, ada lagi dosa-dosa yang masih belum selesai, maka akan aku persulitkan kematiannya. Maka Allah jadikan sulit matinya. Apa maksud sulit matinya? Mungkinlah kita sakit yang panjang dan sebagainya. Dan kemudian dengan demikian dia datang kepadaku dalam keadaan seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Seronok tak? Seronok sangat-sangat. Jadi kita apabila kita baca satu khabar yang macam ni, kita baca dengan penuh rasa Allah seronoknya, kasihnya Allah. Sebab tu Allah tu dalam kalimah-kalimah pendek yang selalu kita baca tu, cuba lihat kalimah-kalimah pendek yang selalu kita baca. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurahnya Allah ni dia bagi kita, dia bagi. Doa tak doa pun, solat tak solat pun, zikir tak zikir pun, makan cukup, kehidupan bahagia dan sebagainya, semua cukup, alhamdulillah. Malah Ar-Rahim, penyayang. Esoknya kita minta ampun dan kita bertaubat, Allah memberi keampunan dan Allah bagi kita syurga yang kekal abadi. Jadi bila kita ulang baca yang ni, maka dia menghadirkan kebaikan. Sebab tu dalam tajuk kita, kematian adalah sebuah kafarah bagi setiap umat Islam ni, nak menunjukkan macam tu. Dalam khabar ini Allah mengatakan bahawa Allah tidak akan mematikan seseorang manusia itu bila mana Allah nak memberi dia rahmat sedang dia dalam melakukan dosa. 3 benda paling awal. Allah tidak akan mematikan seseorang itu sedang dalam keadaan Allah nak bagi rahmat, walaupun dalam keadaan dia buat dosa.
Maka macam mana Allah Subhanahu nak beri kafarah kepada dia, nak beri keampunan kepada dia, nak beri balasan kepada dia? Maka Allah timpakannya sakit pada badannya. Satu, ya, sakit pada badannya. Yang kedua, Allah timpakan musibah pada keluarga dan anaknya. Yang ketiga, Allah sempitkan kehidupannya. Dan yang keempat, Allah kurangkan rezekinya. Sehingga Allah akan membalas siap-siap di atas bumi ini, sehinggalah kepada dosa-dosa yang sebesar biji sawi. Dan seandainya masih tersisa baki dosanya, banyaknya dosa, maka Allah sulitkan kematiannya, sehingga ketika dia mati, dia hadir kepada Allah dalam keadaan seperti dia dilahirkan waladat ummuh, seperti dilahirkan oleh ibunya. Walaupun ini bukan hadis, ini khabar yang ma'thur, ya, cerita-cerita yang sahih, maka ini satu peringatan yang moral yang sangat besar. Pagi ni kalau kita dapat baca yang ni pun, Allahu Akbar, ya. Jadi perkara ini perkara yang sangat-sangat jelas. Okey, betul. Kita tengok ada soalan daripada Azizah Ahmad, dengan syarat dia redha atas ujian itu, betul ke Ustaz? Ya, betul. Seandainya kita nak dapat bila bertemu Allah seperti mana waladat ummuh, seperti dilahirkan semula oleh ibu kita, kita nak dapat kematian sebuah keampunan itu, kita nak dapat sebuah keampunan dengan kafarah apa dan sebagainya, dengan syarat dia redha dengan ujian Allah. Maksud redha tu apa? Dia terima dengan menyedari bahawa ini datang daripada Allah, dan dia sebagai hamba dia wajib terima. Dia tidak boleh kufur, dia tidak boleh komplain, dia tidak boleh mengeluh, melainkan dia mengadu dan memohon kekuatan daripada Allah untuk berhadapan dengannya, kerana dia yakin bahawa Allah tidak akan memberikan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Betul, Azizah Ahmad? Betul, dengan syarat kita redha atas ujian yang diberi oleh Allah Ta'ala. Baik, kita ulang balik. Apa yang Allah bagi musibah kalau kita banyak dosa ni? Kita banyak dosa tak? Banyak. Tapi Allah rahmat. Allah nak bagi rahmat pada kita sebelum kita mati. Yang pertama, Allah jadikan kita sakit pada tubuh badan kita. Ada yang kena kencing manis, ada yang kena darah tinggi, ada yang kena gout, ada yang kena sakit jantung. Malah yang lebih dahsyat, mereka diuji dengan kanser. Hari ni penyakit kanser dah jadi macam penyakit biasa. Kita pergi ke hospital, kita tengok kanser, bahagian kanser itu lebih ramai pesakit daripada sakit-sakit lain. Ya, malah sakit tersebut juga adalah sakit yang sangat-sangat kuat. Jadi yang pertama sekali, bila mana Allah nak beri kafarah, nak beri keampunan, sebab kita ni banyak dosa, Allah nak beri keampunan, Allah nak bagi kebaikan kepada diri kita, disebabkan kita diulang banyak buat dosa sangat di atas dunia sebelum kita mati, dengan Allah beri kita kesakitan. Syaratnya seperti betul apa yang Azizah Ahmad kata tadi, kita mesti redha dengan sakit yang diberi oleh Allah Ta'ala. Maksud redha itu kita tak komplain, melainkan kita berusaha, berdoa, cari ubat dan berusaha untuk sembuh. Itu okey, tak ada masalah. Yang kedua, Allah jadikan musibah pada keluarga dan anak-anak kita. Ya, bila mana kita ni banyak buat dosa, kurang minta ampun, amalnya kurang, Allah tak matikan kita kerana Allah nak bagi rahmat. Dengan cara apa? Dengan cara Allah beri musibah pada keluarga dan anak-anak pinak kita. Dalam keluarga kita ni jadi haru biru. Ya, buat itu tak kena, buat ini tak kena, buat ini, dia jadi macam-macam. Anak-anak dia jadi huru-hara, lepas menikah itu dia jadi macam-macam keadaan. Dan yang ketiga, Allah jadikan hidup kita sempit. Hidup kita sempit. Kita rasa kehidupan kita tak boleh nak buat apa, duduk kat situ je.
malah kita tak terfikir untuk keluar daripada segala macam hal, jadi kita sempit. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah jadikan kita kekurangan rezeki. Ya, kekurangan rezeki. Rezeki ni disebut betul harta dan wang ringgit lah maksudnya. Jadi kita lahir dalam keadaan miskin atau buat perniagaan bankrupt, habis dah elok dah semua, datang pula PKP, COVID-19 dan sebagainya, maka dia jadi huru-hara dalam bab rezeki. Akhirnya kita tercalik dengan masalah dengan bank, hutang yang tak dapat diselesaikan. Saya baca tengok dalam surat khabar, kita tengok sekarang ni syarikat bas ekspres yang menanggung kerugian jutaan ringgit, tak mampu bayar bas mereka dengan bank dan sebagainya. Kesian kita tengok. Maka sebab itu ada kekurangan rezeki. Ya, ada kekurangan rezeki. Ini 4 hal. Pertama, Allah jadikan kita sakit. Kedua, Allah jadikan ujian dan musibah pada ahli keluarga kita. Ketiga, Allah sempitkan penghidupan kita, buat tak jadi, buat macam-macam niaga, 18 kali buka niaga tak jadi-jadi. Dan yang keempat, Allah kurangkan rezeki kita. Ya, orang lain boleh makan ayam goreng selalu, kita sebulan sekali boleh makan ayam goreng. Okeylah tu. Ya, yang itu 4. Dan Allah ni, kalau bila mana dia sayang, bila mana dia nak bagi rahmat kepada kita, maka dia akan bagi musibah walaupun atas sekecil-kecil dosa kita sebesar biji sawi. Dia nak bagi keampunan. Sebelum kita mati, dia nak bagi keampunan atas sifat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalah, kata Allah Ta'ala, jikalah masih tersisa ada lagi dosa yang tak selesai juga, maka Allah persulitkan matinya. Ini yang kita nak sembang ni hari ni. Apa maksud sulitkan mati? Sulitkan mati ni, yang pertama, bukanlah maksud susah mati, bukan. Orang kita kalau susah mati, buka bumbung, dia kata kita buka atap. Itu syirik tu, jaga-jaga. Baik. Persulitkan kematian ni maksudnya Allah beri dia kepayahan di dalam tubuh badan dia, dia sakit yang panjang. Ya, dia sakit bertahun-tahun, dia buat rawatan, dia usaha, dia sulit. Ya, dia terpaksa menggunakan harta bendanya ratusan ribu untuk rawat penyakit dia. Dia terpaksa habiskan tenaganya berulang-ulang ke hospital. Duit yang dia simpan, kena beli katil, duit yang katil hospital, duit yang dia simpan kena beli ubat, duit yang dia simpan kena buat rawatan, duit yang dia simpan kena beli wheelchair, duit yang dia simpan kena hire ataupun kena guna private nurse untuk jaga dia dan sebagainya. Allah persulitkan mati dia. Ya, kenapa Allah persulitkan mati dia tu? Okey, Allah persulitkan matinya kerana Allah sedang memberi dia rahmat. Sebab itu apa yang awal-awal kita kata tadi, Allah tidak akan mematikan salah seorang daripada hambanya dikala Allah ingin memberi dia rahmat, melainkan Allah bagi dia ujian, 4 ujian tadi. Kalaulah kita dapat memikirkan betapa besarnya nikmat ini, dan yang paling besar sekali, apabila last sekali Allah sulitkan matinya, 4 mula-mula tambah 1, Allah sulitkan. Yang pertama, ulang balik, kita mengaji ni kena ulang baru kita faham. Yang pertama, Allah bagi dia sakit badan, sakitlah di tubuh badan dia. Yang kedua, Allah bagi musibah dan ujian pada ahli keluarga dia. Yang keempat, Allah sempitkan kehidupannya. Yang ketiga, yang keempat, Allah kurangkan rezekinya. Dan yang paling besar, yang kelima adalah Allah sulitkan matinya dengan macam-macam ujian. Dan yang best sekali, yang keenam, hadiah baginya. Apa hadiahnya? Demikianlah dia akan datang kepadaku, yakni kepada Allah, dalam keadaan seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah wa masya Allah. Nikmat. Apabila kita sakit, apabila kita didatangi kesempitan hidup, apabila kita kekurangan rezeki, dengan syarat kita terima ujian tersebut, kita berusaha, kita berdoa dan sebagainya, maka ketika itu rupa-rupanya Allah sedang beri rahmat. Dan buah yang paling besar adalah
kita akan bertemu Allah seperti waladat ummuh, dilahirkan semula oleh ibu kita, dosa tak ada. Dosa kita daripada hujung kepala sampai hujung kaki ni gugur keseluruhannya. Ya, gugur keseluruhannya. Moga-mogalah 47 mata yang sedang menonton dan mendengar ni, kita dapatlah hari ni kebaikan tersebut. Kita jangan risau sangatlah dunia kita yang serba-serbi tak berapa kena ni. Yang paling penting bagaimana kita berhadapan dengan dunia kita itu. Jangan putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu paling penting. Sebab tu saya suka baca kitab-kitab tentang mengingatkan kematian ini, kerana ingat mati ini adalah pemotong segala kelazatan. Bila kita ingat mati, rumah besar tak ada harga pada kita. Bila kita ingat mati, kereta banyak tak ada harga pada kita. Bila kita ingat mati, muka cantik pun tak ada nilai pada kita. Yang paling penting, kita nak kena fikir tentang bagaimana aku nak berhadapan bila sampai waktu sakratul maut. Adakah aku bersiap sedia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk mencari husnul khatimah? Berusaha mencari husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Baik. Saya katakan, ini penulis yang katakan, musannif, penulis mengatakan, saya katakan ini berbeza dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dan tidak diredainya. Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bagi kasih sayang, maka dia akan bagi macam tadi. Walaupun orang tu buat dosa, tapi dia minta ampun, Allah akan beri keampunan, maka akhirnya dia bertemu Allah, waladat ummuh, seperti dilahirkan semula oleh ibunya. Tapi berbeza, berbeza dengan orang yang tidak dicintai Allah ataupun orang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana khabar yang kita sambungan khabar tadi tu, seperti mana Allah berfirman, demi kejayaanku dan keagunganku, aku tidak mengeluarkan seseorang pun dari dunia yang aku kehendakkan mengazabnya. Berbeza kan? Yang tadi aku takkan matikan seseorang pun ketika aku nak bagi dia rahmat. Dan yang ni pun aku tidak akan matikan seseorang di antara mereka sedang aku nak mengazabnya. Dia berbeza. Satu nak bagi rahmat, satu nak bagi azab. Maka sebelum aku memberinya balasan yang setimpal atas setiap kebaikan yang dia lakukan berupa kesihatan tubuh badan, maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bila mana Allah Subhanahu wa taala, dia apabila dia nak mengazabkan seseorang, maka mula-mula sekali apa dia bagi di atas dunia ini, dia bagi kita sihat tubuh badan. Apa maksud sihat tubuh badan di sini? Sihat tubuh badan yang gagal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sihat tubuh badan tapi gagal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham lah, bahawa ada orang sihat tapi sihat dia tu taat betul dengan Allah taala. Tapi bila mana orang yang Allah nak azab dia, maka apabila datang kepada dia kesihatan, maka kesihatan tidak dapat membawa dia taat kepada Allah. Dia tidak dapat beribadah. Sedangkan kesihatan itu sepatutnya Allah bagi, maka cara syukur adalah kembalikan kesihatan itu kepada Allah dengan beramal ibadah, dengan menggunakan tubuh badannya. Berdiri lama dalam keadaan kita solat, mulut kita bertasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ingat, apabila Allah tidak mematikan manusia dengan kehendak Allah nak mengazabkannya, maka perkara pertama Allah jadikan dia di dunia ini penuh dengan kesihatan, tapi kesihatan yang tidak disyukuri. Badannya sihat, boleh jogging 20 km, boleh berbasikal sampai 100 km, tapi tidak mampu bangun salat subuh 2 rakaat. Ini bahaya. Duitnya banyak, jutaan ringgit, kehidupannya mewah, tapi tidak mampu bersedekah walaupun 10 ringgit. Itu ingatlah, kesihatan pada tubuh badannya boleh menjadikan dia diazab di akhirat nanti. Dan kemudian Allah beri dia kelapangan dalam rezekinya.
Bila mana Allah nak mengazabkan seseorang di akhirat, di dunia ni dia bagi kesihatan yang baik, tapi kesihatan yang gagal ditaati. Yang kedua, Allah beri kelapangan dalam rezekinya. Sayang, kelapangan dalam rezeki tersebut diperolehi mungkin dengan cara haram. Rezeki tersebut diperolehi dengan cara syubhah. Rezeki itu dibelanjakan dengan cara yang tak betul. Zakat tidak dikeluarkan, sedekah tidak disampaikan, sumbangan dan derma tidak pernah dilakukan, melainkan kelapangan rezeki itu menjadikan dia meninggalkan Allah jauh daripada, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jadikan kenyamanan pada kehidupannya. Allahu Akbar. Sebelum Allah nak mengazabkan manusia di akhirat, maka memang kalau benar Allah nak mengazabkan dia, maka di dunia Allah jadikan sihat badannya, di dunia Allah jadikan lapang rezekinya, di dunia Allah jadikan nyaman kehidupannya. Orang lain nak makan pun susah, dia alhamdulillah begini cantik kehidupan. Orang lain kehidupan sempit, duduk di rumah flat, daripada beberapa keturunan, daripada datuk turun kepada bapa, turun kepada anak, pergi sampai ke cucu, duduk rumah flat, sewa lebih kurang 200-300 ringgit, tapi dia hidup keluar ya, duduk di banglo mewah sampailah hari tua, nyaman kehidupannya. Hati-hati, kerana ini perkara yang ketiga, di mana takut-takut kenyamanan itu membuahkan keburukan. Kenyamanan itu melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan pada jalan yang ditempuhinya. Dan Allah jadikan dia yang keempat itu aman dalam apa sahaja. Meniaga jadi, silaturahim perhubungan jadi, sihat tubuh badan jadi, bisnes semua jadi. Apa saja, buatlah apa saja, semua jadi. Okey? Dan aku memberinya balasan sampai kepada kebaikan-kebaikan seberat biji sawi sekalipun. Allah bagi setiap kebaikan. Sekecil-kecil kebaikan sampai sebesar-besar kebaikan. Sampailah sebesar biji sawi sekalipun. Dan jika tersisa lagi kebaikannya, masih ada kebaikan, maka aku akan ringankan kematiannya. Yang Allah bagi tadi, yang Allah nak bagi rahmat, Allah persulitkan kematiannya atas orang yang banyak dosa. Yang ni siapa-siapa yang Allah nak azab, maka Allah jadikan dia ringan kematiannya. Dengan demikian, dia datang kepadaku dalam keadaan yang tidak mempunyai satu pun kebaikan. Kerana kebaikan itu telah dibalas oleh Allah di atas dunia ini. Dan dia pun tidak dapat menjaga dirinya daripada neraka. Kita hari ni kena selalu merenung seketika. Kadang-kadang kelu nak bercakap. Kita melihat, sihat dia ya, alhamdulillah. Kita melihat pada zahirnya, tapi kesihatan yang tidak digunakan untuk mentaati Allah, rupa-rupanya dia sedang diazab di dunia untuk menunggu azab akhirat. Kita melihat, lapangnya rezeki dia kan, zahir mata melihat kelapangan rezekinya. Tetapi di sisi Allah, kelapangan rezeki itu menyebabkan dia lupa kepada Allah dalam doa, dalam zakat, dalam nafkah dan sebagainya. Akhirnya kelapangan rezeki itu di dunia yang Allah bagi, dekat akhirat rupa-rupanya azab menunggunya. Dan kemudian kita melihat kenyamanan kehidupannya, pakai kereta mewah, duit ni puluhan ribu dalam poket, sentiasa makan angin di sana sini. Kita melihat nyamannya kehidupannya, rupa-rupanya kenyamanan itu menjauhkan dia daripada Allah dan hanya menunggu azab dekat akhirat nanti. Dan kemudian Allah jadikan dia keamanan dalam sebuah apa yang dia tempuh. Tak ada musibah, tak ada ujian, tak ada apa salah, semua jadi elok belaka. Rupa-rupanya Allah sedang membalas semua apa benda baik yang dia buat di dunia ini.
rupa-rupanya ada benda yang dia buat. Apa dia yang dia buat? Dia buat sesuatu bukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi dia lagi kebaikan di dunia, kerana Allah nak azabkan dia di akhirat dengan dosa-dosa, sebahagian dosa dia tu. Apa jadi? Allah ringan kematiannya. Berbanding dengan Allah yang nak bagi rahmat yang mula-mula tadi, Allah sulitkan kematiannya. Bila Allah sulitkan mati, ya, kematian itu merupakan satu kafarah. Tapi yang ni Allah ringankan kematiannya. Kadang-kadang ada orang kata, oh matinya senyum, matinya di atas katil, matinya itu matinya hari Jumaat, matinya itu. Tak. Bentuk kematian bukanlah tanda kepada sesuatu. Ya, bentuk kematian itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi Allah ringan kematiannya, dan dalam keadaan demikian dia sudah mendapat kesihatan tubuh badan, mendapat kelapangan rezeki, kenyamanan kehidupan, keamanan dalam segala kehidupnya, dan Allah ringankan kematiannya. Dan kemudian dekat akhirat ketika dia mati, tak ada lagi dia kebaikan nak bawa untuk menyelamatkan diri dia daripada api neraka Jahannam. Wal'iyadhu billahi min zalik. Takutnya kita apabila kita terlupa untuk mengingati segala peringatan yang telah diberi oleh Allah, yang sedang diberi Allah, maka kita takut, kita leka, dan kita lupa. Cuba kita bayangkan, orang yang Allah nak bagi rahmat, apa dia bagi? Dia bagi sakit. Tapi orang yang Allah nak bagi azab, apa dia buat? Allah jadikan dia sihat. Orang yang Allah nak bagi rahmat, Allah bagi musibah pada keluarganya. Tapi orang yang Allah nak azab dekat akhirat nanti, Allah bagi kelapangan rezeki. Orang yang Allah nak bagi rahmat, Allah bagi apa? Bagi kesempitan dalam kehidupannya. Tapi pada orang yang nak Allah bagi azab, maka Allah dia bagi kenyamanan dalam kehidupannya. Dan orang yang Allah nak bagi rahmat, Allah bagi kekurangan rezeki. Tapi orang yang Allah nak bagi dia azab, maka Allah bagi dia keamanan dalam segala bentuk kehidupannya. Orang yang Allah nak bagi rahmat, Allah jadikan dia sakit dan sulit dalam matinya, waktu mati, waktu sakarat, sulit dan sakit, dilihat nampak seperti teruk. Tapi apabila Allah nak bagi azab, maka Allah jadikan matinya itu ringan, nampak seperti ringan. Rupa-rupanya orang yang nak bagi rahmat di dunia, dia didatangi macam-macam ujian, musibah dan sebagainya. Rupa-rupanya di akhirat Allah bagi dia keampunan, dia datang kepada Allah tanpa dosa, seperti mana dia dilahirkan semula oleh ibunya. Rupa-rupanya kemudahan dan rezeki serta kelapangan hidup pada orang yang Allah nak bagi azab, dia datang kepada Allah dalam tak ada kebaikan, kerana dia lalai, tak ada kebaikan, sehinggalah dia tak ada kebaikan untuk menghindarkan dirinya daripada azab neraka Jahannam. Wal'iyadhu billahi min zalik. Saya katakan pula, penulis kitab ni mengatakan bahawa bahasa semakna dengan khabar di atas. Ada hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Walaupun yang kita baca ni khabar tentang orang yang akan dapat rahmat dan orang yang dapat azab, ini khabar yang ma'thur, dan dia didokong oleh sanad yang sahih riwayat Abu Daud yang disebut oleh Abul Hasan Al-Hishar dari Ubaid bin Khalid As-Sulami dari Nabi SAW, di mana kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Ya, kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya disebut sebagai mursal. Hadis ni dhaif, tapi peringatan yang kita dapat adalah kita paling jaga, takut-takut kematian ini datang mendadak kepada kita. Datang mendadak maksudnya kita tidak bersiap, kita tidak diberi peringatan oleh Allah dengan kesakitan, kita tidak diberi peringatan oleh Allah dengan ujian dan musibah, kita tidak diberi ujian oleh Allah dengan kesempitan dan sebagainya. Akhirnya kita leka,
Kita leka, maka datanglah satu kematian yang datang itu secara tiba-tiba. Mati mengejut, ya, tanpa dapat peringatan. Ini satu kematian yang sangat kita takuti, dan kita harap Allah hindarkan kematian begini kepada kehidupan kita. Satu kematian yang datang secara tiba-tiba, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang ini tiba-tiba kita mati. Maka ini satu benda yang sangat-sangat kita takuti. Kita takut kita mati dalam keadaan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sedang menurut riwayat Al-Imam Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya mati mendadak itu kenyamanan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan atas orang kafir. Baik, tiba-tiba mati, ya, kata Aisyah adalah satu kematian. Bila mati yang mendadak bagi orang mukmin adalah satu kenyamanan. Kenapa? Bagi orang mukmin maksudnya dia bila-bila masa saja, apabila datang kematian dia ready. Dan setiap hari dia beramal mengikuti sunnah Nabi SAW. Setiap hari dia beriman kepada Allah dengan tidak syirik. Setiap hari dia mengikuti sunnah dengan tidak bid'ah. Setiap hari dia beramal saleh. Setiap hari dia minta ampun. Setiap hari dia buat kebaikan. Dan dia tidak pernah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia mati. Maka kematian itu, kata Aisyah, itu suatu kematian yang nyaman bagi orang mukmin. Tetapi kematian yang kita panggil menyedihkan bagi orang kafir, kerana orang kafir ni dia tak dapat hidayah dan tidak kembali kepada Islam. Baik, Ustaz Azizah Ahmad, betul ke apa soalan tadi? Betul ke dengan membaca 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah dapat mengelak daripada mati mengejut? Baik, kalau kita kata dalam kitab, ada jumpa dalam kitab, ya, Azizah Ahmad dan yang lain-lain, ada jumpa dalam kitab, ada jumpa dalam kata-kata, tetapi ada jumpa tak dalam sunnah, tak ada. Di dalam hadis yang sahih tidak pernah ada yang mengatakan siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah dapat mengelak daripada mati mengejut. Tak ada, ya, tak ada. Maka jangan beramal dengan perkara tersebut, ya, sebab amalan tersebut sudah menjanjikan sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Okey, Allah tidak menjanjikan tidak mati mengejut dengan 2 ayat ni. Nabi tidak menjanjikan. Tiba-tiba kita pandai-pandai pula mengatakan siapa-siapa yang beramal dengan 2 ayat terakhir pada surah At-Taubah dapat mengelak daripada mati mengejut. Ini tak baik. Ini jangan amal. Amallah mengikut sunnah Nabi SAW. Banyak amalan yang Nabi ajar pada kita, dan salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah jaga solat fardu. Kerana di antara solat fardu itu adalah sebuah keampunan. Selagi kita elak dosa-dosa besar. Daripada subuh nak sampai ke zuhur, ada zon keampunan. Daripada zuhur nak pergi asar, zon keampunan. Begitulah asar nak pergi maghrib, isyak dan sebagainya. Kita berada dalam zon keampunan. Daripada subuh, kadang-kadang di antara subuh dengan zuhur kita buat dosa. Maka kita solat je zuhur di awal waktu mengikut cara Nabi, maka kita akan dapat keampunan. Dan selepas solat zuhur atau solat fardu, maka seperti mana yang kita sebut tadi, bacalah ayatul kursi, kerana tidak akan menghalang seorang manusia daripada masuk syurga Allah, yakni apabila setiap kali dia lepas solat dia baca ayatul kursi, melainkan mati je dakhulul jannah. So kalaulah nak baca surah At-Taubah, baca keseluruhannya. Jangan baca dengan jaminan dan kepercayaan fadilat-fadilat yang tidak sahih. Nanti kita berdosa kerana beramal dengan sesuatu yang dikatakan bid'atun dalalah atau bid'atun sayyi'ah atau bid'atun mazmumah. Satu benda yang tidak seiring dengan hadis Nabi SAW. Okey, baik, sikit lagi. Bahkan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi Daud alaihissalam meninggal secara mendadak pada hari Sabtu. Ya, tiba-tiba meninggal. Yang ni kita tak nak kupas panjang sebab tidak ada penceritaan yang jelas. Maka kita baca saja di sini sebagai menunaikan amanah penulisnya. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas bahawa Nabi Daud alaihissalam pun meninggal secara mengejut.
meninggal mengejut. Ramai orang yang meninggal secara mengejut juga, tak ada sakit, tiba-tiba je rebah dan meninggal. Ramai. Bertambah-tambah pada hari ini kita umat zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bertambah muda kita meninggal. Dan dari Zaid bin Aslam, bekas budak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila masih tersisa suatu dosa pada orang yang beriman, ia tidak diimbangi dengan amal yang baik, maka dia dipersulitkan kematiannya agar dia merasakan sakratul maut, yang berbagai kesulitan, dia bisa sampai ke darjat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita duk ulang-ulang ni. Apa yang kita ulang? Bahawa seorang maula, budak yang pernah bertugas dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia menyatakan apabila sesuatu dosa, orang mukmin itu masa dia nak mati tu ada lagi dosa pada kehidupan dia, dia tak diimbangi dengan kebaikan, dia tu ada dosa, maka Allah Subhanahu wa taala apabila nak bagi rahmat sebelum dia mati, Allah sulitkan mati dia. Allah sulitkan, Allah sukarkan mati dia. Dengan apa? Dengan Allah merasakan sakratul maut dengan berbagai kesulitan. Sampailah dengan sakitnya sakratul maut itu menjadikan dia darjat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seorang kafir apabila telah melakukan sesuatu kebaikan di dunia, maka kematiannya dimudahkan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi dia baik atas dunia, tapi yang tak baik ni adalah dia tidak meyakini Allah dan dia tidak meyakini Rasul. Tapi dia baik tak? Dia baik, dia tolong orang, dia bantu orang miskin, orang banjir, dia pergi gotong royong, dia buat. Semua dia baik. Maka Allah matikan dia dengan mudah di dunia atas kebaikan. Allah balas siap-siap supaya pahala kebaikannya terbalas di dunia, tapi di akhirat dia masuk ke dalam neraka kerana dia gagal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Abu Nuaim juga telah mengeluarkan sebuah hadis dari Al-Mashr, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, dan dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna an-nafsal mu'min takhruju rashhan wa inna an-nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar wa innal mu'mina la ya'malu al-khati'ah fayushaddadu alayhi 'inda al-maut liyukaffira biha 'anhu wa innal kafir la ya'malu al-hasanah fayusahhalu alayhi 'inda al-maut liyujza biha. Nyawa seorang mukmin itu keluar bagaikan keringat. Orang mukmin nyawa dia itu keluar, dia tu macam keringat, bagai keringat. Maksudnya nampak macam sakit sikit, keluar peluh. Dan sesungguhnya nyawa orang kafir itu dihunus bagaikan dihunusnya nyawa kaldai. Nyawa orang kafir dihunus bagai dihunus nyawa kaldai, macam pembunuhan. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pun telah melakukan kesalahan juga. Orang mukmin tu kadang-kadang dia buat dosa juga, perangai macam orang kafir, tapi dia beriman. Maka dia dipersulitkan ketika meninggal agar dengan demikian terhapus dosanya. Orang mukmin yang di dunia ni dia buat dosa tapi dia masih beriman pada Allah, dia minta doa dan sebagainya, Allah beri dia rahmat, maka macam mana Allah nak ampunkan dosanya? Allah sulitkan kematiannya, maka terhapuslah dosanya. Dan sesungguhnya orang kafir pun telah melakukan kebaikan. Orang kafir juga ada yang baik tapi tak beriman, maka dimudahkan dia meninggal, dibagi kebaikan di dunia dan sebagainya, agar semua kebaikan itu Allah Maha Adil telah memberi dia kematian dengan kebaikan dan sebagainya di dunia. Demikianlah disebut oleh Abu Muhammad Abdul Haqq. Dan yang terakhir sekali, dalam paragraf terakhir dari Ibn al-Mubarak, menyebut pula bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku menyukai mati. Kata Abu Darda, aku menyukai mati kerana rinduku kepada Tuhanku. Abu Darda dia rindu kepada Allah, maka dia menunggu-nunggu mati, bersiap untuk mati kerana nak jumpa Allah Ta'ala. Dan aku menyukai sakit kerana dia menghapus kesalahanku. Kata Abu Darda, aku demam, aku sakit, aku ditimpa penyakit, aku ditimpa kepayahan dan sebagainya, aku suka kerana dia menghapus dosa dan kesalahanku.
Dan aku menyukai kefakiran kerana rendah diri aku kepada Tuhan Azza wa Jal. Aku suka jadi miskin, aku suka jadi susah, aku suka ekonomi tak berapa sikit. Buat aku tahu bahawa aku ni hanya seorang hamba, supaya aku kenal Tuhan yang maha tinggi itu. Maka, jadi habislah kita pada hari ini dalam bab kematian adalah kafarah. Apa kesimpulan kita, tuan-tuan, puan-puan, anjuran Masjid Al-Mu'minun USJ 2 hari ini? Peringatan kita yang pertama dan pengajaran kita yang pertama adalah mati adalah satu kafarah. Kafarah ni bermaksud apa? Bermaksud satu pemberhentian. Kalau kita sakit, bila mati berhenti sakit, habis dah tak sakit lagi. Kalau kita sibuk, bila mati tak sibuk lagi dah. Kalau kita tertekan, hidup dalam kemiskinan, bila mati dah tak miskin lagi dah. Kalau kita beban nak bayar bil, bila mati tak bayar bil lagi dah. Ini pemberhentian, kafarah. Dan yang paling besar adalah kematian itu, apabila kematian yang diberi kesakitan dan sulit, maka dia sebuah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, bahawa kematian adalah kafarah. Yang seterusnya, ada dua golongan, dua golongan di mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia rahmat, dan satu lagi Allah nak bagi dia azab. Bila Allah nak bagi dia rahmat di akhirat, maka Allah beri dia ujian di dunia. Tapi bila mana Allah nak bagi dia azab di akhirat, Allah biarkan di dunianya dia semua dapat, akhirnya dia lalai. Dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang ketiga yang kita tahu hari ini adalah kita seharusnya buat persiapan supaya apabila dalam kehidupan kita ini tidak datangnya mati mendadak yang merugikan, mati mengejut yang merugikan, mati yang dalam keadaan yang kita tidak bersiap sedia, mati yang kita tidak pernah berfikir mau mati. Yang ni sangat bahaya. Kita dilarang untuk minta mati, tapi kita disuruh supaya ingat pada mati dan bersedia untuk mati. Maksud bersedia itu, siapkan persiapan dengan amal, dengan keampunan, minta pada Allah dan sebagainya, dengan segala-galalah apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga 53 mata yang sedang menonton pada hari ini mendapat kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, agar kita ini walaupun tidak mendapat kenyamanan di dunia, tapi kita mendapat rupa-rupanya sedikit penderitaan kita di dunia yang sementara ini, rupa-rupanya Allah nak bagi kerahmatan, kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat nanti, insya-Allah. Dan pertemuan yang akan datang kita akan bincang di muka surat 65, iaitu dalam tajuk berbaik sangka dan takut kepada Allah saat menghadapi maut, berbaik sangka dan takut kepada Allah saat menghadapi maut. Baik, 1-2 minit kalau ada soalan saya tunggu daripada jemaah Masjid Al-Mu'minun USJ 2, insya-Allah. Kalau ada soalan, saya tunggu 1-2 minit. Kod-kod ada soalan. Okey, tak ada kod ya. Okey, tak ada. InsyaAllah sama-samalah kita. Dekat bawah tu Roziah Ahmad dah masukkan nombor akaun Bank Islam Berhad bagi akaun Masjid Al-Mu'minun. Jadi kita ni ahli jamaah, maka apa yang kita perlu buat, bantulah masjid kita, tambah-tambah akaun masjid ni atau tabung masjid ni. Zaman PKP ni dia kuranglah sikit, kita bantulah Rumah Allah, bantu dapat bayar bil api Masjid Al-Mu'minun, masuk dalam Bank Islam Malaysia Berhad tu, ada nombor akaun kat bawah.
kita masuk, buatlah macam-macam, ada bayar bil air, ada buat maintenance dan sebagainya. Kadang-kadang ada allowance yang kita nak kena bayar kepada petugas-petugas masjid dan sebagainya. Jomlah kita berkongsi, memberi derma kepada akaun Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Moga-moga Allah beri kita keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Baik, sebelum saya tutup, Juwita Syamsuddin, Ustaz, bagaimana kalau kita sakit tapi kita tidak mau berubat? Jawabannya, kita sedang berada pada waktu kita salah dan berdosa. Sebab yang pertama, Allah bagi kita sakit yang dengan tujuan. Pertama, Allah nak ampun dosa kita dengan sebab kita redha menerima sakit. Yang kedua, Allah nak bagi kita kebaikan, kerana dengan sakit itu kita keluarkan duit untuk berusaha. Kita tak boleh menjadi golongan yang Qadariyah dan Jabariyah, menyerahkan diri semata-mata. Tak apalah, sakit biar. Tak. Nabi SAW telah mendidik kita, bila sakit cari pakar, cari dukun, cari tabib, cari doktor yang pakar-pakar untuk dapat perubatan, supaya bila badan kita sihat, kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sakit dan membiarkan kesakitan itu berpanjangan tanpa usaha untuk merawatnya, maka kita itu tidak menepati akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat-sangat bahaya. Hendaklah dielakkan sikap sedemikian. Baik, kita sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Ada lagi Norehan Abdullah, bagaimana nak talkinkan yang nazak. Okey. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, apabila orang sakit, mudah sahaja. Apabila orang sakit, maka kita duduk di sebelah dia, maka kita ajarkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Norehan Abdullah, kalimah dia adalah la ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i mengajar kepada kita untuk talkinkan orang yang sakit yang nazak ini, buat sebanyak 3 kali. Buat sebanyak 3 kali. Kita lihat sama ada pergerakan di mulut dia, atau kita dengar di telinga dia, atau seperti ada gerak dia dan sebagainya, maka cukup. Yang itu sahaja. Kalimah dia adalah la ilaha illallah. Tak ada panjang-panjang, yang pendek sedemikian sahaja. Nur Hayati Kasim, Waalaikumsalam. Salwani Abdullah, Ustaz, kalau kita sakit, bolehkah kita jumpa bomoh? Boleh dan tak boleh. Salwani binti Abdullah, bila sakit boleh jumpa bomoh tak? Boleh. Seandainya bomoh itu hanya pada nama, tapi dia tidak buat rawatan yang menyalahi syarak. Kadang-kadang kita nampak bomoh urut, bomoh patah, yang tu tak ada masalah. Yang diharamkan adalah apabila kita jumpa dengan bomoh yang menggunakan jin, yang dia boleh nampak dalam ghaib dan sebagainya. Yang ni syirik, yang ni haram di hadir untuk bertemu dia, itu tak boleh. Baik, moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.